إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه الكرام. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, wa kama qala alaihi salatu wassalam. Tuan pengerusi serta ahli jawatan kuasa, para jamaah pelanggan setia Surau An-Nur dulu, kini dan selama-lamanya. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita diberi rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dikurniakan rasa kasih yang mendalam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membaca kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, himpunan oleh Al-Imam At-Tirmizi. InsyaAllah mudah-mudahan kita diberkati. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allah mudahkan dan jangan susahkan. Kita sudah mula masuk dalam kitab ini sekali yang pertama pada bulan yang lalu, tapi dalam mukaddimah itu agak panjang. Lepas tu baru sebut dua hadis mengenai sifat-sifat fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenai rambutnya, mengenai pipinya, dahinya, warnanya, warna kulitnya dan sebagainya. Dan saya rasa tidak lagi nak mengulang itu, sebab kaedah Imam Tirmizi ini dalam menghimpunkan hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni di bawah satu tajuk ada banyak hadis. Jadi di bawah tajuk fizikal Nabi ini hadisnya ada 15. Jadi kalau 15 ini maknanya tak baca yang lain dah kita terus sampai Ramadan lah kalau umur panjang. Jadi saya ingat cukuplah dua hadis yang telah kita baca minggu sudah. Lepas tu ada yang hadis yang sama, ada kalimah-kalimah yang ditambah, bukan ditambah, maknanya agak berlainan daripada riwayat-riwayat yang lain. Itu saya sebutkan. Lepas tu kita baca kesimpulannya dan kita masuk kepada bab kedua, iaitu mengenai khatmun nubuwah, cop mohor Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sebelum kesimpulan tu ada satu perkara. Perawi menyebut mengenai dalam menyebut mengenai rambut Nabi, pipi Nabi dan sebagainya tu, ada sebut mengenai pakaian Nabi. Satu kalimah. Ya. Nabi tu rupanya pakai apa ya? Dia kata dalam tu khullatun hamra. Tuan-tuan dapat teka tak apa dia khullatun hamra itu? Dia pakai apa gagak?
pakai jubah ke, pakai kot ke, pakai apa ke. Rupa-rupanya Nabi itu memakai baju dan kain macam kain plekat. Patutlah orang dulu ya. Kami dulu masa ngaji pondok, tok guru tak bagi pakai seluar, pakai kain plekat, pakai baju kurung. Tapi Nabi tidaklah pakai kain plekat, kain macam kain plekat yang kita pakai sekarang ini. Cuba tengok orang-orang India, ya pakai kain, ya. Kecuali India yang moden ni lah kita. Betul, tengok orang Yaman, pakai kain. Dan bajunya dia katakan khullah. Nabi itu pakaiannya dua, baju dan kain. Kedua-duanya tu berwarna merah. Tu pakcik tu warna merah lah kan. Tu dia. Oh, ikut sunnah Nabi. Tapi bajunya pun warna merah. Lepas tu ada ridak, ikut macam selimut, diletak gantung ataupun diselimutkan. Masya Allah ya. Pakai jenuh kita nak teka kakak Nabi ni pakai apa? Pakai jubah ke, ke seluar ke, bantalun. Oh, rupanya tidak, dia memakai baju yang serupa baju kurung tu tapi panjang lagi sikit, dipanggil gamis. Dulu sebut baju gamis katanya, panjang sikit tapi tidak panjang sampai ke bawah macam jubah kita. Tapi tak apalah, itu kan budaya masing-masing. Dibawa kemari. Di sini kalau pakai panjang sangat itu takut musim hujan kena lecah lah. Orang dulu cipta baju kurung, potong sekerat, tapi kain. Kedua-duanya berwarna merah. Alhamdulillah, itu saja rasanya yang tertinggal lagi daripada 15 hadis mengenai sifat-sifat pribadi Rasulullah. Dan mengenai pakaian Nabi akan ada satu bab. Mungkin kalau umur panjang, lepas raya lah, sama ada lepas raya puasa atau lepas raya haji atau lepas raya Cina dia. Kalau umur panjang, mudah-mudahan kalau sehat. Kalau tidak ada, tak datang lagi PKP yang baru. Aduh, ini yang takut ni. Sekolah-sekolah pun ada yang dah ni ya. Ada yang tutup lah. Dah asrama dihangkut bawa pergi ya. Sebab saya meneka ini kemungkinan kluster daripada stadium tak. Pasal apa orang banyak sangat di masjid renggang-renggang, kok di stadium tak renggang-renggang. Macam jangan daripada sana tak. Di sekolah mak bapak dia pergi ke mall, pergi apa, bawa balik kena anak dia nak pergi sekolah tak dapat positif. Guru-gurunya pun begitu juga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan tidak ya. Tapi varian yang baru ini katanya lagi ganas. Tak ada tanda, tak ada simptom apa-apa, tiba-tiba kena je, kena dah jalan. Wallahu a'lam bishawab. Kita pun bukan dak ya. Baiklah, kalau nak sebut kesimpulan yang secara laju, secara ekspres, hadis yang 15 riwayat itu disimpulkan mengenai sifat-sifat Nabi. Yang pertama, dari segi ketinggian Nabi itu tinggi je orangnya. Tapi tidaklah terlalu tinggi. Cuma kalau Nabi duduk sama-sama macam ni, kelihatan bahu Nabi ni lebih tinggi daripada orang yang tinggi. Kalau misalnya ada di sini kawan-kawan kita, sahabat kita tinggi, tapi kalau diduduk di sebelah Nabi bahunya lagi tinggi daripada sahabat tu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Satu. Yang kedua, warna kulit Nabi itu tidak terlalu putih, tidak terlalu merah. Dah lepas dah, kita dah baca. Yang ketiga, rambut Nabi SAW bukan daripada jenis kerinting.
dan bukan juga daripada jenis lurus pertengahan. Yang keempat, fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam cantik sempurna, tak ada cacat. Hingga kalau orang, ada sahabat Nabi tanya kawan dia, antara Nabi dengan bulan mana lebih cantik? Oh, cantiklah Nabi. Nabi lebih berkilau lagi, cantik. Tak puas-puas menengoknya. Kalau bulan tak, dekat tu je. Lagi kalau diteropong dekat-dekat, bulan tu berlobang-lobang. Yang keempat, sendi-sendi tulang Nabi tu besar, tegap, tak payah lagi dihuraikan. Yang kelima, yang keenam, badan baginda tidaklah berbulu pada keseluruhan badan. Oh, ini bukan jenis orang yang berbulu, yang dadanya, kan ada orang dadanya penuh bulu, pahanya penuh bulu, sampai ke betisnya pun penuh bulu. Tak, Nabi tidak begitu. Ada sikit-sikit, tapi tidak begitu. Bukanlah nak mengatakan siapa yang berbulu di dada, berbulu di paha, bulu di itu aib, tidak. Nak menggambarkan Nabi kita tak macam tu. Sedang-sedang aja. Yang ketujuh, wajah baginda tidak bulat dan tidak juga tirus, akan tetapi bundar. Okey, senang aja. Bukan bulat, bukan tirus, tapi lonjong sikit. Nampak, ya, orangnya tu nampaknya besar ni. Sedang-sedang tengok tu, sedang-sedang aja. Maksudnya ada orang, mukanya bulat betul lah ya. Tak begitu ya. Kelapan, anak mata baginda hitam pekat. Ini menunjukkan orang cantik Kalau orang macam saya lah, macam kalau sebahagian pada tuan-tuan dah berumur, matanya tu dah tak hitam lagi, dah selagi tak dibuang selaputnya tu matanya tu dah coklat warna. Ada yang pula ada urat-urat merah pula, lagilah tak cantik. Ini barangkali lah cantik macam orang buat apa tu, pakai kantal tu kot, kantal lengkap tu, boleh pilih-pilih nak biru macam Jerman ke, nak macam Arab ke, nak macam Cina ke, pilih. Di sini ada tahu menceritakan hukumnya, siapa yang memakai contact lens itu, apa hukumnya. Kalau sebagai ringkasnya sebagai rawatan, okey, tidak mengapa. Tapi kalau sebagai nak cantik, tak boleh. Dia kata ini mengubah kejadian yang Allah Taala bagi. Lagi-lagi kalau wallahu alam nak tipu orang. Betul ya dia tu. Matanya biru macam orang putih orang Jerman. Adalah Jawa, Banjar ni. Ialah seberapa yang Tuhan bagi itulah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gigi hadapan Nabi sedikit jarak atau renggang. Gigi Nabi tidak begitu rapat, ada sikit-sikit jarak-jarak. Dan tidak terlalu rapat dan tidak renggang jauh. Apabila baginda senyum, bercakap, kelihatan seolah-olah ada cahaya terpancar dari celah-celah gigi Nabi. Wah, cantiknya, kelihatan berkilau-kilau. Mudah-mudahan hadis ini menambah kerinduan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manalah tahu dengan membaca kitab ini dapat berkat malam bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya tuan-tuan ya. Amin. Dikatakan orang yang mimpi berjumpa dengan Rasulullah itu benar. Betul. Kerana syaitan tidak boleh merupa. Jadi kalau ada orang cakap, mana kau tahu itu Rasulullah?
Entah-entah orang mana ke kata ngaku aku ni Rasulullah. Janganlah macam tu, buruk sangka. Hadis dah dia cakap siapa yang bermimpi jumpa Rasulullah itu benar. Sebab syaitan tidak dapat menyamar menyamar jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pindah kita kepada bab yang kedua. Ini pun banyak juga. Ada 14 hadis mengenai cop mohor ataupun khatam yang ada di belakang Nabi, di di antara dua belikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dapat dari mana ini? Siapa yang nampak? Ya, sahabat nampaklah. Hadis yang pertama kita ambil berkat baca dia punya matan dia. Tak adalah ya, kita nak tahu dia punya ni saja. Anis Sa'ib ibn Yazid yaqulu zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti waj'un famasaha ra'si wa da'a li bil barakah wa tawadda fasharibtu min wudu'ihi wa qumtu khalfa dhahrihi fanazartu ila al-khatami baina katifihi fa idza huwa mislu zirril hajalah. Maksudnya diriwayatkan daripada Sa'ib bin Yazid. Secantik-cantik kita pun kadang-kadang ada juga salah dia punya ejaan. Sa'ib nak eja macam mana? S-A-I-B lah. Dia ada buah koma pula. Kalau di buah koma selepas A itu jadi Sa'ib. Ya, Sa'ib bukan Sa'ib. Sa'ib bin Yazid. Beliau berkata, ibu saudaraku telah membawaku bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya anak saudaraku ini mengalami sakit. Lalu Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam mengusap kepala aku, mendoakan keberkatan untukku. Kemudian Nabi mengambil wuduk dan aku minum daripada air sisa wuduk baginda. Kemudian aku berdiri di belakang baginda, maka aku melihat kepada khatam cop kat belakang yang berada di antara dua belikat, urat belikat, yakni belakang bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana ia menyerupai zirri hajalah, butang ataupun telur hajalah. Jadi Sa'ib ni bagi tahu, aku dibawa oleh mak saudara aku. Mak saudara ni disebut khalah, mak saudara sebelah mak. Kalau mak saudara di sebelah bapa dipanggil ammah. Ya. Mak saudara sebelah mak saya, mak cik saya bawa saya pergi jumpa Rasulullah sebab saya ni demam. Budak lagi barangkali demam, tak kebah-kebah. Jadi buat jom kita pergi jumpa Rasulullah. Mana ada kliniknya? Oh, itu bawa pergi klinik. Tak, pergi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, anak saudara saya ini demam. Tolonglah jampikan. Jampin namanya apa? Ruqyah lah kan. Tuan-tuan kan ada belajar perubatan Islam. Jadi masih ada lagi ke? Ustaz Safwan Pamidi. Tak ada kena salam dengan dia. Tu saya kenal sangat dengan dia. Jadi oh ya, dia demam ya. Rasulullah pun letak tangan dia ke kepala budak tu dan doakan. Ni nak kena tanya Ustaz Safwan kot, apalah agak-agaknya doa Nabi masa letak kat tangan si Sa'ib ni tadi. Lepas tu ya, Nabi berdoa supaya mendapat keberkatan lah budak tu. Nabi pun pergi wuduk. Oh, bukan cakap itu aja, Nabi pergi wuduk. Saya rasa Nabi bukan cakap pergi wuduk je dan salat hajat.
Ya. Jadi maknanya kalau ada orang buat ruqyah tu ada tak kejap ya, saya pergi ambil wuduk. Lepas tu dia pun sembahyang solat hajat. Tak adalah dia baca wirid-wirid apa dijampikan pada air ke. Tapi orang ini Nabi ambil wuduk, Nabi pegang kepala dia, jampi dia, doakan dia, lepas tu ambil wuduk. Lepas tu ini nak cerita kan, baki daripada air wuduk Nabi itu diminumkan kepada budak tu. Ini namanya apa? Ini namanya tabarruk. Tabarruk, ambil berkat. Jadi wah, kalau dapat jumpa Nabi kan, nampak Nabi ambil wuduk, berebut kita mengambil air wuduk Nabi itu. Ini lebih lagi power daripada air Zam-Zam lagi ni. Sebagian orang ambil berkat ini, dia tak ada bid'ah, syirik. Syirik. Orang kalau nak baik, dia doa ajalah kepada Tuhan. Kenapa pula nak ambil air wuduk Nabi, kalau gitu ambil ludah Nabi. Ya memang ada orang ambil ludah Nabi. Dia tak suka kepada, kadang-kadang dia tak suka pada Habib ni. Kalau gitu, kalau Habib berludah pun ambil berkat. Kacau ya. Antara doa yang tak tahu Ustaz Safwan pernah ajarkan, Nabi baca, ini Aisyah yang cakap. Satu hari Aisyah kata ada orang sakit datang ke rumah, jumpa dengan Nabi. Lalu Nabi pegang dia dan Nabi baca. Tuan-tuan hafal kan? Ya, Bismillah. Apa tu? Nabi sentuh bumi. Biturbati ardina wa biriqi ba'dina liyushfi saqimuna biizni rabbina. Nanti Ustaz Safwan datang, tolong Ustaz cetakkan, printkan, bagi-bagi seorang selai. Memang pun kenalah dia mengajar buat perubatan Nabi. Ambil sentuh tanah. Bismillah biturbati ardina biriqi ba'dina liyushfa saqimuna biizni rabbina. Dengan berkat tanah bumi kami dan air liur sebahagian daripada orang-orang kami akan disembuhkan orang-orang yang sakit di kalangan kami biizni rabbina, dengan izin Tuhan kami. Saya tidak tahu, tapi sebahagian orang saya nampak dia buat begini, dah tepuk tu, dah baca, dia hembuskan kat tangan, ada air liur sikit, macam doa kita baca masa nak tidur itulah. Baca apa, kol tu aja, hembuskan, ada air dulu sikit, bukan di ludah dah. Mudah-mudahan. Jadi perbuatan-perbuatan ini bukanlah suatu yang kata bagian orang kalau ini apa, pergi klinik syiriknya, bid'ah. Tak macam tu. Ada dia punya. Cuma orang dulu buat, dia tak tahu hadisnya, dia tak baca kitab Syama'il, dia dapat daripada ni tok guru dia atau penatuk dia, turun, tak banyak tanya, terus amalkan. Jadi pula tu apa pula yang tepuk ke lantai ni atau apa ni? Pasal Nabi dulu tepuk kat bumi. Dah kita duduk di rumah kat lantai, kita tepuk je lah lantai. Bukanlah maknanya itu penyakit tu ditanam kat lantai. Bukan
Bukan. Pasal melihat Nabi menyentuh bumi, biturbati ardina, dengan tanah bumi kami, biriqi ba'dina, dengan air liur sebahagian dari kami. Ya, alhamdulillah. Kan ada banyak cerita yang sahabat Ali ke apa ke sakit mata, pergi jumpa Rasulullah. Kenapa Ali? Sakit mata ya Rasulullah. Bang yang sini. Nabi berjaya, puff, ludahkan. Baik. Kita tak boleh macam tu. Tak bermakna kita tak yakin. Orang kalau sakit mata tu belilah air mo, titikkanlah. Kalau diludah lebay, aduhai. Keyakinannya tu amat tinggi dan kemakbulannya tu amat tinggi. Kita ni tak percaya kadang-kadang dalam hati, gila ada pula. Lepas tu tengok filem Piramli pula. Piramli jampinya nah. Puh kiri, puh kanan. Tak babi besar lengan. Wah. Jadi hilanglah. Jadi seolah-olah bukan itu cynical, sinis. Dan kita pun dah tak yakin lah apa. Makan ubat lah sakit mata. Tapi tak sampai lagi dia punya kemuncaknya. Hadis ini nak bagi tahu cop Nabi yang ada kat belakang tu tadi. Khatam nubuwah yang ada kat belakang tu tadi. Budak tu cakap, selepas itu aku berdiri di belakang Nabi. Ini macamnya Nabi tak pakai baju lah. Dan aku lihat di belakang Nabi itu ada khatmun nubuwah, bonjol di antara dua belikatnya bertulislah, tapi tak adalah cerita kat sini, ada cerita lain. Atas sekali Allah, lepas tu Muhammad, Rasulullah, bawah Muhammad. Jadi Muhammad Rasulullah. Berapa besarnya, apa bentuknya, macam bengkak bonjol. Berapa saiznya, apa besarnya? Dia kata macam butang. Ada riwayat yang kata ni macam butang, ada yang kata macam telur burung. Ada riwayat Aisyah, dia kata macam telur burung merpati. Dalam Sahih Muslim, ghuddah hamra, ini besarnya seperti ghuddah tu bonjol, seperti telur burung merpati. Biasa tengok telur burung merpati, mana ada. Tak pelihara burung merpati, mana ada. Tuan selalu tengok telur apa? Telur ayam, telur puyuh lah. Jadi macam itulah besarnya. Bukan macam telur ayam ni besar, ni kecil sikit, macam telur puyuh. Tuan biasa makan telur puyuh ya, makan apa, makan teh halia telur puyuh. Orang power. Orang Pantai Timur lepas mengaji, lepas isyak mengaji, Nek Aziz mengajar, singgah ke kedai, minum, order telur puyuh, teh halia telur puyuh. Gelak-gelak je. Buat apa ni? Pasal apa ni? Malai Jumaat katanya. Ya, seronok-seronok mengaji dapat, minum dapat. Fasyaribtu min wudu'ihi, aku minum daripada air wudu'nya. Maknanya mengambil tabarruk, barakah itu memang ada. Saya pernah dulu jumpa orang, dia dulu kan tempat wuduk di masjid di surau kolah, pakai kolah.
Dia bawa botol, ambil air dalam kolah. Ji, kenapa Ji? Nak buat ubat, dia katanya. Tapi dia tambah lagi tu, dia kata nak ambil 7 kolah masjid. Wah, lagi power tu, 7 kolah masjid. Tapi tak apalah, apa nak salah. Dia nak ambil 1 kolah ke, 1 masjid ke, 2 masjid ke, 3 masjid, 7 masjid, 10 masjid pun tak ada siapa nak larang. Nak bagi tahu, oh rupanya ambil air kolah masjid untuk rawatan, untuk jampi ke ruqyah ke apa ni, adalah asasnya macam inilah ni. Nabi ambil wuduk, lebihan daripada wuduk tu dia ambil, diminum. Syirik ke? Adalah syirik. Dah Nabi buat macam tu. Janganlah mudah sangat ya. Mudah sangat nak kata syirik. Jadi budak tu kata, aku lihat dekat belakang Nabi itu bonjol seperti burung atau seperti telur puyuh. Habis hadis yang seterusnya. An Jabir ibni Samurah qala ra'aitul khatama baina katifai Rasulillah ghuddatan hamra mislu baydatil hamamah. Ya. Diriwayatkan daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah melihat cap kenabian yang berada di antara 2 belikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sakit-sakit belakang kata urutkan belikat. Mana belikat, tahulah sinilah ada, terasa itu raba-raba tu ada. Ini belikat ni. Jadi yang bonjol tu tadi di tengah-tengah tu, dekat-dekat dengan anu telekut, dekat tulang belakang tu. Berada di antara 2 belikat Rasulullah berupa bonjolan daging. Pernah nampak ada orang macam tu? Saya pernah nampak kat tangan, orang bonjol kat tangan ni. Keras tapi apa dalam macam tu? Uric acid, gout. Apa ni? Dia kata ni menunjukkan orang kaya ni banyak duit dalamnya ni. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian hadis yang seterusnya, an Rumaisah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau asya'u an uqabbila al-khatam alladhi baina katifaihi min qurbatin min qurbihi la fa'altu. Yaqulu li Sa'd bin Mu'adz yawma mata ihtazza lahu 'arsyur rahman. Maksudnya diriwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi, daripada Rumaisah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, jika aku ingin mengucup khatam di antara 2 tulang belikat Nabi kerana dekatnya baginda denganku. Perawi ni cakap, aku dekat betul-betul, aku rasa nak kucup dia punya tu, ambil berkat. Tapi dia tak buatlah. Kerana dekatnya baginda denganku, nescaya aku boleh melakukannya, tapi aku tak buat. Bersabda tentang Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu pada hari kematiannya, Arasy Ar-Rahman telah bergoncang kerana kematiannya. Ini agak berbelit-belit sikit kena ni ya. Sekali lagi diriwayatkan daripada Rumaisah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, jika aku ingin mengucup khatam di antara 2 tulang belikatnya kerana dekatnya baginda denganku, nescaya aku boleh melakukannya. Bersabda tentang Sa'ad, aku boleh melakukannya. Bersabda tentang Sa'ad bin Mu'adz pada hari kematiannya. Dan ni ada 2 cerita, ada 2 perkara yang nak disebutkan. Yang pertama, dia nampak
benda tu dekat belakang Nabi. Yang kedua, dia dengar Nabi bercerita mengenai Sa'ad bin Mu'az, sahabat Nabi yang hebat, special betul. Apa kehebatannya? Nabi kata ketika dia meninggal dunia, aras bergerak-gerak. Maksudnya aras gembira nak menyambut roh dia datang. Punya orang hebat ni, aras bergerak-gerak. Siapa nama sahabat itu? Sa'ad bin Mu'az. Pada hari kematiannya, aras Ar-Rahman telah bergoncang kerana kematiannya. Cuma cerita Sa'ad bin Mu'az ini, pada hari dia meninggal, agak-agak dia orang hebat, agak-agak matinya macam mana ya? Tentulah hebat juga. Sa'ad bin Mu'az ni pada hari kematiannya, lepas Rasulullah salat menyembahyangkan dengan sahabat, dah dikebumikan, Rasulullah pergi ke kubur tempat dia ini dikebumikan. Tiba-tiba Rasulullah menyebut subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah tu bila mendengar Rasulullah menyebut subhanallah, subhanallah, mereka pun ikut juga. Kami pun ikut juga lah, katanya. Subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Apa tu dah selesai, ditanyalah, tentulah itu tak biasa pun macam ni. Ya Rasulullah, kenapa anda Tuan pada hari ini lain pula? Dulu tak pernah. Kenapa ada macam ni pula? Ketahuilah bahawa Sa'ad bin Mu'az ini sedang dihimpit oleh kubur. Hai, Tuhan ya, sedang dihimpit. Lepas tu aku pun menyebutlah ni tadi, kalimah-kalimah ni tadi, subhanallah, 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 Allahu akbar, Allah. Kuat pula tu. Kalau tak kuat tentu sahabat tak dengar. Kalau bacalah hati je subhanallah, subhanallah. Dah ni kuat, subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan selepas itu kubur pun tidak menghimpit lagi. Banyak barangkali dia punya ilmunya kita dapat daripada sini ni ya. Yang pertama tadi, orang ini Rumayyah ni tadi nampak, itulah sebenarnya yang nak di kemuncaknya, klimaks dia. Itu tadi nak beritahu tentang ada bonjol di belakang Nabi. Yang kedua dan tidak kurang menariknya, iaitu cerita mengenai Sa'ad bin Mu'az ini. Kalau Sa'ad bin Mu'az ini punya hebat dan tinggi martabatnya, ketika dia mati aras bergoyang, seronok nak dapat tetamu. Orang kalau seronok bergoyang-goyang, bestnya Malaikat-malaikat pun. Kalau Sa'ad yang hebat macam ini pun dia dihimpit oleh kubur dan perlu kepada pertolongan orang yang masih hidup. Ini kita ambil dia punya ambil kita pengajaran. Lepas kebumikan kita balik kita aja melolong orang tu, tolonglah janganlah balik lagi. Duduk dulu, kan ada hadis yang katakan kalau selepas mayat dikebumikan tu kamu duduk di situ barang sejam, duduk dulu, jangan cepat-cepat dengan nak balik. Jadi buat apa duduk tu? Baca surat khabar atau tengok handset? Berdoa lah. Macam orang dok baca talqin tu lah. Diingatkan baca kullu nafsin za'iqatul maut. Siapa baca talqin? Kan baca talqin. Kita baca talqin ni, alhamdulillah.
Allah, ramainya orang dikubur sekarang ni. Saya pergi hari Jumaat itu, wah ramainya. Dah beramai macam tu, pintunya yang tempat keluar tu ditutup. Masuk aja. Jadi wah ni ada yang parking letak kereta di tepi jalan, kita nak masuk pun tak boleh. Aduh hai. Ini dalam hati, ya Allah, mereka dah lama tak dapat pergi kubur. Tiba-tiba bila dah boleh, ramailah. Saya belum gitu juga, dah lama tak pergi kubur, ziarah mak saya. Ramailah orang. Ingatkah hari Ahad aja yang orang ramai? Rupanya hari Jumaat pun itu juga ramai. Jadi balik semula, pengajarannya ialah jenazah ada yang dihimpit dan perlu kepada pertolongan orang di atas, orang yang masih hidup. Itulah tahlil tu. Kalau nak baca Quran pun, bacalah Quran di atas kubur itu. Begitu tak dapat lama lah, kadang-kadang panas. Adalah kemah dia kecil sikit begitu. Lepas tu bacalah sikit, lepas tu ada tahlil sikit dah balik. Kalau ikut Imam Syafi'i, engkau duduklah di situ membaca Al-Quran, dan seelok-eloknya kalau sampai sekali khatam pun tidak mengapa. Kalau sampai sekali khatam tu berapa lama Tapi yang ini sekali khatam tu, kali yang Nabi cakap tu di hadapan orang yang baca yang lancar. Jangan tuan, dah nak azan dah kah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haul.
haul. Allahu akbar. Sikit lagi tuan-tuan ya. Apa tadi mengenai khatam itu tadi, ada banyak hadisnya sampai 8 hadis, tapi ada kalimah-kalimah yang sama dan kalimah-kalimah yang tak sama. Nak menjelaskan lagi, rupanya khatam tu ada riwayat mengatakan bonjol itu berbulu pula, ada bulu. Sahabat ni ada yang berkata, oh berbulu, ada bulu rumah lah mengkali, tebal sikit, atau menubuh. Kemudian mengenai sahabat Nabi yang dihimpit kubur dibacakan itu sebahagian daripadanya aja. Subhanallah, subhanallah, Allahu akbar. Yang baca-baca yang lain lagi, yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, ya semuanya tu bermanfaat. Ambil daripada mana? Ya kalau dah baca subhanallah, subhanallah pun boleh. Apa pula lagi dengan ayat kursi, apa pula lagi dengan la ilaha illallah yang bertahlil dan sebagainya. Wallahu alam, sebagian tempat dilarang. Dan orang kita pun ada tak mau dipertikaikan, tak mau lepas-lepas ke bumi, pakak balik tak nak baca talqin, tak nak baca tahlil. Sedangkan Umar dulu masa dia nak meninggal tu, dia pesan pada anaknya, nanti kalau aku dah meninggal, kau bacakan awal surah Baqarah berbetulan dengan kepala saya ya, dan bacakan akhir surah Baqarah dekat ujung kaki saya. Biasa tak buat? Ada kan? Ada. Kita baca alif lam mim tu awal surah Baqarah lah. Awal surah Baqarah, alif lam mim. Ulaika ala hudam min rabbihim ulaika humul muflihun. Ujung surah Baqarah yang mana? Itu qul la yukallifullahu nafsan illa wus'aha la ma kasabat 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rupanya apa yang kita buat itu ada dia punya sandarannya, bukan konon-konon aja, bukan rekaan ngaur itu, tidak. Ada dia punya sandaran-sandarannya. Lepas tu Umar, nanti kalau ayah dah meninggal, dibuatkan makanan ya untuk orang-orang yang datang tu. Misalnya ada orang datang daripada jauh ke apa, untuk buatkan ya. Dia pesan. Itulah orang keluarga-keluarga dari jauh datang nak tolong kebumikan, datang meraihkan. Takkanlah dibiarkan gitu aja. Sekarang ni lagi senang, pergi je ke kedai tu beli apa, nasi ayam, atau belilah nasi bungkus 20. Ya, memang ada dia warid dia punya asarnya daripada perbuatan sahabat Nabi alaihi wassalatu ridwanullahi alaihim. Bukan tak ada. Cuma itu nak mengingatkan kepada anak-anak dan keluarga, nanti kalau ayah meninggal, tolonglah buat yang macam ni, dengan talqinnya, dengan tahlilnya. Dan awak kena tahu bahawa orang Islam kalau mati 7 hari disoal, 7 hari siang malam tak berhenti. Kalau audit tu dia ada rehat juga.
Jurudit tu dia pun ada rehat juga, ada makan-makan ke. Buat makan sedap-sedap, jamuan apa semua, biar dia makan banyak, dia ngantuk, tak berapa nak soal dah. Kira tik-tik, ada ini. Ini malaikat yang tanya 7 hari 7 malam. Jenuhlah malaikat, tak makan, tak tidur, tak letih. Kita yang letihnya. Aduhai, apa-apa dia ungkit ni, ini kau ni dapat mana ni, kan ada hadis yang tanya, kau dapat mana harta ni, kau buat apa, belanjakan untuk apa dan sebagainya. Aduh, banyak. Kalaulah Allah Ta'ala tak ampunkan, teruklah kita. Orang munafikin pula 40 hari gedebak siang malam. Bukan takat tanya, hentak lagi. Kalau kita audit tanya, itu dia je, tak ada je, terlepas pandang je. Ni ditarik balik dia punya sijil ni. Yang ni dah tanya tak dapat apa. Bantai, tak dapat je hantam, tak dapat hantam. 40 hari. Orang kafir pula, orang kafir tak ada tempoh, terus saja masuk tu, terus seksa dah. Mana ada lagi. Kalau orang Islam ya ada lah tempoh, tanya okey. Ini tak ni. Orang kafir tak ada. Terus saja, terbenam lagi gitu ya. Okeylah ya, insya-Allah. Mengenai khatam ini tadi, khatam yang bonjol kat belakang Nabi itu, ingat kita sudahkan situ. Ada kesimpulannya nanti kita bulan hadapan. Ada lagi ke sempat lagi ke bulan hadapan? Sempat lagi ya, mudah-mudahan. Kalau tak PKP lagi lah, sempat lagi. Sebelum kita masuk kepada tajuk yang seterusnya, kita baca dulu dia punya kesimpulannya. Kalau di sekolah itu sebagai apa dia kata, mengingatkan pelajaran yang lalu. Jadi kita baca kesimpulannya mengenai khatam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan perbincangan ini kita mendapat pahala dan diberikan rezeki, diberikan kurnia untuk lebih kasih kepada Rasulullah dan lebih kasih kepada agama Islam ini ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah qulubana tuhal arifin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika badana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir fa inna tasir kulli 'asirin 'alaika yasir. Allahumma rfa'na al-bala' wal waba' wal ghala' والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا هذا خاصة وعن بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.